Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alihna ma rasyada umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat lagi bertemu di alam maya ini bagi meneruskan pembelajaran akhlak tahun 6 mengulang kaji pelajaran akhlak tahun 6. Jadi semua itu apa khabar semua? Saya doakan semua murid SRA Sungai Serdang dan sesiapa sahaja yang melihat video ini dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan masuk pelajaran yang keempat, iaitu sifat mazmumah. Sifat mazmumah yang kedua iaitu takabur. Takabur. Sifat mazmumah yang kedua dalam akhlak tahun 6 ialah takabur. Dalam tajuk takabur ini ada 5 tajuk kecil yang kamu kena tahu, kena ingat dan boleh diamalkan. Mana yang baik kita amalkan, mana yang tak baik kita jauhkan, kita hindarkan daripada diri kita. Jadi ada 5 tajuk kecil. Yang pertama, apakah pengertian takabur? Yang kedua, dalil tentang larangan takabur. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bersifat takabur. Tajuk kecil yang keempat, fadilat menjauhi sifat takabur. Dan tajuk kecil yang kelima, akibat bersifat takabur. Tanpa buang masa, kita terus masuk tajuk kecil. Yang pertama iaitu apakah pengertian, apakah makna sifat takabur itu. InsyaAllah sama-sama boleh lihat dalam buku teks tahun 6 pelajaran akhlak muka surat 49. Jadi pengertian takabur ialah berperasaan besar diri, angkuh dan tidak mahu menerima kebenaran. Kita ulang lagi sekali. Pengertian takabur ialah berperasaan besar diri, angkuh dan tidak mahu menerima kebenaran. Itulah makna erti sifat takabur itu. Mudah-mudahan kita dijauhkanlah daripada sifat takabur ini. Jadi tajuk kecil yang kedua ialah dalil larangan sifat takabur dari di dalam Al-Quran daripada surah An-Nahl ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sebenarnya bahawa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya ia tidak suka kepada orang yang sombong, yakni takabur. Maksudnya sebenarnya bahawa Allah ni mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Walaupun di dalam hati itu terdapat sedikit sifat sombong ataupun takabur, Allah tahu. Allah beritahu yang mana kita sebenarnya ada sifat takabur dalam hati ini. Sesungguhnya Allah tak suka kepada orang yang mempunyai sifat takabur ni ataupun sombong. Mudah-mudahan tak jauhlah daripada diri kita sifat takabur ni. Seterusnya tajuk kecil yang ketiga, muka surat 50, iaitu ciri-ciri orang yang bersifat takabur. Di dalam buku teks terdapat 6 ciri-ciri sifat takabur. Ciri yang pertama ialah sombong. Sombong. Dia sombong ni maksudnya kadang-kadang dia sehinggakan boleh menjatuhkan kawan yang lain. Itu tak baik. Dia rasa diri dia hebat sehingga menjatuhkan kawan yang lain. Itu ciri yang pertama, ciri takabur yang pertama iaitu sombong. Yang kedua ialah suka berdendam.
Apabila kawannya contohnya melakukan perkara yang tak baik kepada kita, jadi dalam hati tu ada sifat dendam. Itu antara ciri-ciri orang yang takabur. Ciri yang ketiga ialah suka mengumpat. Suka mengumpat ni apa? Cakap belakang. Apabila kita tidak suka kepada kawan kita tu orang lain, jadi kita berkata perkara-perkara yang tidak baik, yang buruk tentangnya di belakangnya kepada kawan lain. Itu suka mengumpat, ciri yang ketiga. Dan ciri takabur yang keempat ialah tidak mahu menerima kebenaran. Perkara yang benar dia tidak boleh menerimanya. Contohnya ada kawannya yang lebih hebat, lebih pandai daripadanya, dia tidak boleh menerima fakta kenyataan yang benar itu. Ciri yang kelima ialah suka menimbulkan kemarahan. Contohnya dalam satu keadaan itu dia antara suka yang menimbulkan suasana tegang, kemarahan. Itu antara ciri yang kelima sifat takabur ni, amarah dalam hati itu. Sebab itulah kita kena sentiasa berdoa supaya dijauhkan daripada sifat marah ini. Dan ciri yang keenam ialah ilmu yang dipelajari tidak dimanfaatkan. Itu antara ciri yang keenam sifat takabur. Kita boleh tahu ilmu yang dipelajari itu tidak manfaatkan, dia tidak amalkan. Contohnya pergi ke sekolah, datang ke sekolah, apabila kita belajar di dalam kelas, dia tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya di sekolah. Kemudian bila dia dah belajar, dia tidak mengamalkan apa yang ilmu yang dipelajari itu. Itu antara sifat takabur yang keenam. Seterusnya, tajuk kecil yang keempat iaitu fadilat apabila seseorang itu menjauhi sifat takabur. Dalam buku teks muka surat 50 terdapat 6 fadilat menjauhi sifat takabur. Fadilat yang pertama, dapat mengeratkan silaturahim. Apabila kita menjauhi sifat takabur itu, sifat sombong itu, dalam secara tidak langsung dapat mengeratkan silaturahim di antara kawan, di antara guru-guru, di antara masyarakat dan sebagainya. Fadilat yang kedua, amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu antara kebaikan, kesan apabila kita bersifat menjauhi sifat takabur itu, amalan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta dijauhkanlah apabila kita menganggap, contohnya kadang-kadang kita menganggap amalan yang kita lakukan, contohnya solat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Kadang-kadang kerana adanya sifat takabur dalam hati itu, amalan yang kita lakukan itu tidak diterima Allah. Tak jauh lah. Mudah-mudahan semua amalan yang kita lakukan, amalan ibadah yang kita lakukan diterima Allah SWT, dikira pahala semuanya. Fadilat yang ketiga ialah dikurniakan pahala. Tak lain tak bukan apabila kita menjauhi perkara yang keji, menjauhi perkara yang tidak baik, menjauhi perkara sifat mazmumah, Allah akan kurniakan kita pahala. Fadilat yang keempat, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima, disayangi ibu bapa, rakan dan guru. Itu memang tidak boleh dinafikan, apabila kita menjauhi sifat yang tidak baik, yang keji, kita jauh sifat yang keji, orang lain sayang kita, ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan. Dan yang keenam, kebaikan ataupun fadilat apabila kita menjauhi sifat takabur ini, menjadikan diri bersifat tawaduk. Tawaduk ni sentiasa merendah diri, tidak ada rasa hebat dalam diri kita ni apabila kita mendapat sesuatu nikmat. Contohnya kita dapat nikmat itu, orang lain tak dapat, kita kena sentiasa merendah diri, tawaduk. Jangan sampai ada dalam hati itu perasaan sombong, rasa hebat kadang-kadang sehingga menjatuhkan orang kawan lain. Tidak baik perkara itu. Tajuk kecil yang kelima dalam tajuk takabur ini ialah akibat bersifat takabur. Di dalam buku teks muka surat 52 ada 6 akibat apabila kita bersifat takabur. Yang pertama ialah mendapat azab. Apabila kita mengamalkan perkara yang boleh mendapatkan dosa, perkara maksiat, Allah akan memberi azab kepada kita. Boleh jadi azab itu Allah turunkan kepada kita di bumi lagi.
Di bumi dah dapat azab apabila kita bersifat takabur. Di kubur nanti dan di akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik, minta jauh daripada keluarga kita. Akibat orang takabur yang kedua ialah tidak dihormati. Apabila kita ada dalam hati ni sifat sombong, sifat takabur, orang lain tak suka. Ya, semua orang tak suka apabila kita bersifat takabur ni, sombong, rasa hebat dengan diri kita. Ya. Berperasaan besar diri, angkuh dan tidak mahu menerima kebenaran. Orang lain tak suka apabila ada sifat takabur tu dalam hati kita. Akibat yang ketiga, menimbulkan permusuhan. Bila orang lain tak suka, kadang-kadang sehingga kan kita terlampau menjatuhkan kawan kita, kadang-kadang boleh menimbulkan permusuhan ataupun pergaduhan sesama kita. Akibat yang keempat, dibenci ibu bapa, guru dan masyarakat. Dibenci ibu bapa, rakan dan guru. Dan kelima, amal ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita takutkan ni. Amal ibadah kita tidak diterima. Kadang-kadang kita solat 5 waktu sehari semalam, kita ingat amalan ibadah kita itu diterima. Rupa-rupanya kerana ada sifat takabur dalam hati ni, amalan kita, solat kita tidak diterima. Minta jauh, na'udzubillah min zalik. Dan akibat apabila seseorang itu bersifat takabur yang keenam, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulullah, yakni Nabi Muhammad, tidak suka kepada orang yang ada sifat takabur dalam hati kita ini, yakni sombong. Jadi sebelum Ustaz mengakhiri tajuk takabur pada hari ini, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tahukah anda tidak akan masuk syurga orang yang terdapat dalam hatinya sifat takabur, yakni sombong, walaupun seberat atom. Walaupun dalam hati kita ni ada sedikit sifat takabur ni ataupun sombong, Allah tidak akan masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Bahaya sifat takabur ni, minta jauhlah. Sebab itulah dengan nikmat yang Allah beri itu, kita kena bersyukur. Jangan ada sifat hebat, rasa hebat dalam diri kita ni. Kena sentiasa merendah diri, tawaduk apabila kita menerima segala nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai hamba Allah, kita kena mengamalkan, menghiasi diri dengan sifat merendah diri dan menyayangi sesama rakan. Apabila kita rasa ada Allah kurniakan kita nikmat, kita kena sentiasa merendah diri, yakni tawaduk. Jangan kena bersyukur, jangan pula kita rasa terlampau hebat dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Dalam masa yang sama, kita kena memperbanyakkan amalan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kita kena saling menyayangi di antara rakan, guru, ibu bapa, adik-beradik, masyarakat dan sebagainya. Kita hidup kat dunia ni, lakukan perkara yang baik dia, jangan perkara yang tidak baik. Kita hidup kat dunia ni, kalau boleh sentiasa memperbanyakkan pahala. Kita hidup tak lama, bila-bila je Allah boleh perintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Jadi pahala yang kita bekalkan itu, kita boleh bawa ke dalam kubur nanti, dan insya-Allah kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai di sini saja tajuk pada hari ini, iaitu sifat mazmumah yang kedua, ialah takabur. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.